Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nurul Hidayah Nawai untuk berita perdana edisi Khamis 4 Februari 2021. Dan saya Ivan Toh. Kita lihat paparan utama malam ini. Penguatkuasaan lebih tegas bendung COVID-19 pada masa sama, industri dan orang ramai diminta patuh SOP, pastikan perniagaan terus beroperasi. Pasar malam, pusat cuci kereta dan kedai gunting rambut dibenar beroperasi mulai esok dengan SOP ketat. Penutupan premis serta tindakan perundangan terhadap pemilik perniagaan yang gagal mematuhi SOP antara tindakan yang bakal dilaksanakan bagi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Dalam perutusan khas yang disiarkan secara langsung petang tadi, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, tindakan itu antara pindaan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 atau Akta 342 yang diteliti Jawatan Kuasa Teknikal Pengurusan Darurat untuk membolehkan tindakan penguatkuasaan yang lebih tegas dan cepat diambil. Arahan penutupan serta-merta premis perniagaan yang tidak mematuhi peraturan dan SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Kedua ialah tindakan perundangan terhadap pemilik perniagaan, pemegang franchise, operator franchise dan pihak yang berkepentingan lain dalam rantaian organisasi perniagaan. Ketiga ialah tindakan perundangan terhadap rantaian pengurusan pekerja asing meliputi majikan, ejen pembekal pekerja, kontraktor utama, subkontraktor dan juga orang perseorangan. Keempat, tindakan kompaun yang lebih tinggi kepada pesalah berulang ataupun pesalah yang telah diberikan amaran. Selain itu, hukuman penjara terhadap individu yang melanggar peraturan dan SOP juga antara perkara yang diteliti Jawatan Kuasa Teknikal Pengurusan Darurat. Perdana Menteri turut memaklumkan tindakan tata tertib bakal diambil ke atas penjawat awam yang tidak mematuhi peraturan dan SOP termasuk kepada ketua jabatan berkaitan pelaksanaan dasar bekerja dari rumah. Perdana Menteri turut menekankan isu penginapan pekerja asing yang sesak dan tidak memenuhi standard antara punca utama penularan COVID-19 dalam kalangan pekerja asing di negara ini. Untuk itu, menerusi kuasa yang diberikan di bawah proklamasi darurat, kerajaan sedang dalam proses meminda Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990 atau Akta 446. Tan Sri Muhyiddin menggariskan 4 perkara utama yang wajib dipatuhi majikan. Pertama, majikan perlu menyediakan tempat tinggal yang memenuhi standard ditetapkan. Kedua, majikan perlu menanggung kos penginapan, perpindahan dan kos saringan kesihatan pekerja asing. Ketiga, melaksanakan tindakan pemantauan ke atas pekerja asing sewaktu bekerja di premis pekerjaan dan selepas waktu bekerja di tempat tinggal. Dan keempat, ejen pusat penginapan pekerja perlu menyediakan tempat tinggal pekerja yang memenuhi syarat dan standard kesihatan awam yang ditetapkan kerajaan. Kementerian Sumber Manusia akan mengetuai pasukan petugas urusan penginapan pekerja yang akan mempunyai bidang kuasa lebih besar dan menyeluruh menerusi pindaan Akta 446 itu. Tan Sri Muhyiddin turut menggesa pihak industri dan masyarakat untuk mematuhi sepenuhnya SOP yang ditetapkan bagi memastikan perniagaan juga perniagaan perdagangan terus beroperasi sekaligus membantu memutuskan rantaian COVID-19. The government listens to your views by not shutting down the economy during the movement control order period
So please reciprocate this gesture by complying strictly with the SOP so that we can ensure business and trade will continue to operate while at the same time help break the chain of COVID-19 transmissions at the workplace and in the community. Perdana Menteri turut memberi jaminan pelaksanaan sekatan pergerakan sepenuhnya seperti yang pernah dikuatkuasakan sebelum ini tidak akan berulang. Walaupun sekatan pergerakan sepenuhnya merupakan antara kaedah yang paling berkesan untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19, ia akan memberi kesan yang amat negatif terhadap ekonomi negara dan kehidupan rakyat. Kilang terpaksa ditutup. Perniagaan nanti akan gulung tikar, perusahaan nanti akan lumpuh dan rakyat akan hilang pekerjaan serta mata pencarian. Kehidupan rakyat pastinya akan terjejas dengan teruk. Ini adalah satu keadaan yang kita mesti sama-sama elakkan. Sehubungan itu, Tan Sri Muhyiddin memaklumkan kaedah terbaik ketika ini adalah untuk membenarkan sektor-sektor ekonomi untuk terus beroperasi dan pada masa sama melaksanakan SOP yang ketat untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 yang telah berada di tempat kerja, di kawasan kediaman dan dalam kalangan komuniti. Perdana Menteri juga mengumumkan satu pasukan petugas khas pemantauan dan penguatkuasaan PKP telah ditubuhkan untuk memantau pematuhan SOP. Pasukan itu dianggotai oleh pelbagai agensi dan kementerian. Bagi pemantauan di premis-premis kilang dan bukan kilang di negara ini sehingga 3 Februari 2021, pasukan petugas khas dari MITI telah membuat lawatan tinjauan di 2,276 premis di seluruh negara. Dari jumlah ini, sebanyak 197 premis telah diberikan teguran dan 34 diarah tutup kerana tidak mematuhi SOP yang ditetapkan. Pihak PDRM juga telah mengenakan kompaun ke atas 82,141 orang individu dan juga membuat 31,740 tangkapan atas pelbagai kesalahan. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang disifatkan sebagai program vaksinasi terbesar pernah dilaksanakan bakal memulakan roll out pelaksanaannya hujung bulan ini. Tan Sri Muhyiddin maklumkan kerajaan nyasarkan 80% populasi negara atau 26.5 juta individu akan menerima vaksin secara percuma. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini juga akan melibatkan 3 fasa. Fasa pertama akan melibatkan sejumlah 500,000 petugas barisan hadapan yang terdiri daripada petugas kesihatan dan petugas bukan kesihatan. Fasa ini adalah amat penting untuk melindungi frontliners kita yang berada di barisan hadapan dalam memerangi pandemik COVID-19. Fasa pertama program imunisasi ini dijadualkan tamat pada bulan April tahun ini. Fasa kedua pula akan melibatkan kumpulan yang berisiko tinggi dijangkiti COVID-19. Mereka ialah warga emas, golongan rentan iaitu yang berusia 60 tahun ke atas yang mengalami masalah mobiliti seperti penyakit jantung, obesiti, diabetes dan tekanan darah tinggi. Golongan orang kelainan upaya OKU juga turut termasuk dalam fasa ini. Sebanyak 94 juta orang dianggarkan akan menerima vaksin di bawah fasa kedua ini yang akan berlangsung mulai April hingga Ogos 2021. Bagi fasa ketiga pula, baki penerima vaksin merupakan golongan dewasa berumur 18 tahun ke atas yang akan bermula pada Mei depan sehingga Februari 2022. Fasa ini penting untuk membentuk pelindungan kelompok dan seterusnya mengawal pandemik secara menyeluruh. Perdana Menteri turut mengumumkan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin sebagai Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan.
Baik, mulai esok, pasar malam, kedai gunting rambut serta pusat cuci kereta dibenar beroperasi semula dengan prosedur operasi standard SOP yang ketat. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam sidang media memaklumkan keputusan itu dibuat setelah dinilai dari segi risiko dan angka kluster yang dihasilkan setiap aktiviti perniagaan berkenaan. Dan setelah berbincang dan melihat kepada tidak ada kluster baru yang dihasilkan oleh ketiga-tiga aktiviti perniagaan ini, maka mesyuarat bersetuju untuk meluluskan pasar malam dibenarkan beroperasi dari jam 4 petang hingga 10 malam dengan mematuhi SOP yang ketat. Antaranya jarak antara gerai dengan gerai 1 meter, laluan keluar masuk yang berbeza, iaitu one way saja untuk memasuki pasar malam tersebut, dan kawalan yang ketat dan pengawasan oleh rela. Bagi kedai gunting rambut dan salon pula dibenarkan beroperasi sehingga 10 malam, namun hanya perkhidmatan gunting rambut dibenarkan. Pusat cuci kereta juga dibenar beroperasi sehingga 10 malam. Datuk Seri Ismail Sabri turut memberi bayangan lebih banyak aktiviti termasuk sukan dan rekreasi seperti gym dan kejohanan sukan berimpak tinggi selain sektor peruncitan akan diberi kelonggaran. Namun ia tertakluk kepada penilaian risiko dan pandangan daripada Kementerian Kesihatan. Keperluan itu selepas Kementerian Belia dan Sukan KBS serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KBDN HEP masing-masing mengemukakan cadangan kepada mesyuarat khas hari ini. Perayaan Tahun Baru Cina termasuk upacara sembahyang hanya dibenarkan disambut di rumah bersama ahli keluarga masing-masing. Upacara sembahyang di Tokong tidak dibenarkan kecuali kepada 5 ahli jawatankuasa tempat ibadat berkenaan, dengan orang ramai juga digalakkan melakukan upacara itu di kediaman masing-masing. Sambutan perayaan Tahun Baru Cina hanya dibenarkan di rumah kediaman, di dalam rumah kediaman bersama ahli keluarga dari rumah yang sama. Sama ada acara bersembahyang ke apa pun adalah di dalam rumah daripada keluarga yang sama. Ini pernah kita SOP yang ini adalah pernah kita lakukan sewaktu Hari Raya Aidilfitri dulu, ya. Begitu juga, tetap silap saya, di Pabali. Di Pabali, waktu di Pabali dilaksanakan, ada di kawasan PKPB, ada di kawasan PKPD. Jadi ini lebih kurang sama. Di kawasan PKPD kita tak benarkan, sama juga. Aktiviti majlis makan besar bersama keluarga, ini kita faham ni, yang melibatkan malam Tahun Baru, juga hanya dibenarkan di rumah kediaman bersama ahli keluarga dari rumah yang sama saja. Ya. Makan besar tak boleh macam dulu, ramai-ramai datang dan sebagainya. Upacara semayang di toko tidak dibenarkan kecuali hanya 5 orang ahli jawatankuasa Tokong saja yang dibenarkan. Acara makan besar sempena perayaan itu juga terhad kepada ahli keluarga dari kediaman yang sama sahaja. Selain aktiviti ziarah dari rumah ke rumah, rentas daerah dan negeri adalah tidak dibenarkan. Selain itu, persembahan dan kebudayaan yang lazim seperti tarian singa, tarian naga, perarakan tanggung, persembahan opera Cina dan pertunjukan pentas juga tidak dibenarkan. Mak kenapa nak susah-susah beratur panjang dekat sana? PBT Pay. Mak masuk je website, login, lepas tu bayar. Settle. Nadia buatkan untuk Mak boleh? Boleh, Mak. Dah siap. Dengan PBT Pay, semuanya jadi mudah dan cepat.
Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin tiba di Jakarta untuk lawatan ringkas ke Indonesia. Ketibaan beliau bersama isteri Puan Sri Noraini Abdul Rahman di lapangan terbang antarabangsa Halim Perdana Kusuma disambut Menteri Dalam Negeri Indonesia Tito Karnavian, Menteri Luar Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein dan Duta Besar Malaysia ke Indonesia Datuk Zainal Abidin Bakar. Tan Sri Muhyiddin diiringi kumpulan delegasi kecil dalam SOP kesihatan yang ketat. Lawatan pertama Perdana Menteri Keluar Negara atas dasar menghormati Indonesia sebagai rakan negara serumpun yang telah menjalin persahabatan akrab selama berpuluh tahun. Memandangkan pandemik COVID-19 khususnya di Malaysia dan Indonesia masih berlarutan, Perdana Menteri sendiri meminta agar lawatan tersebut diadakan secara singkat iaitu kurang daripada 24 jam. Permintaan itu diterima baik Jakarta. Presiden Jokowi sendiri telah mengarahkan agar tempat acara rasmi yang sepatutnya berlangsung di Istana Bogor di Bogor, Jawa Barat dipindahkan ke Istana Merdeka di Jakarta atas sebab kepentingan logistik Perdana Menteri. Terdahulu Menteri Luar Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein menghadiri majlis makan tengah hari bersama rakan sejawatannya Retno Marsudi sebaik tiba di Jakarta pagi tadi. Datuk Seri Syamuddin dan Retno menegaskan hubungan baik sedia terjalin kedua-dua negara. Mereka turut membincangkan kaedah terbaik Kuala Lumpur, Jakarta untuk terus bekerjasama dalam mengatasi cabaran pandemik COVID-19, juga isu-isu berkepentingan lain. Kunjungan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ke Jakarta bermula hari ini memfokuskan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo yang dijadual pagi esok. Pertemuan itu nanti menjadi cerminan betapa mendesak dan perlunya kedua-dua negara bekerjasama dalam situasi yang tidak menentu dan mencabar. Persoalan mengenai lawatan tersebut bukan sahaja timbul di Malaysia, malah ia turut menjadi perbincangan di peringkat antarabangsa. Dan wartawan Hani Muhili yang membuat liputan mengenainya bersama kami secara dalam talian ketika ini. Hani, apa signifikan kunjungan atas jemputan khas Presiden Jokowi itu perlu dibuat pada masa ini dan kenapa perbincangan kedua-dua pemimpin perlu dilakukan secara bersemuka? Hanim. Ivan, apapun penjelasan mengenai perkara itu, persoalan tidak dapat dielak. Kita imbas sedikit apa yang berlaku tahun lalu. Tan Sri Muhyiddin Yassin mengangkat sumpah jawatan Perdana Menteri pada 1 Mac 2020. Ini adalah lawatan pertama beliau ke luar negara kerana 17 hari selepas itu, negara telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan buat kali pertama. Berbalik kepada lawatan ke Jakarta, benar ramai tanya kenapa tidak dibincangkan secara maya. Ada beberapa perkara yang menyentuh kepentingan kedua-dua negara yang memerlukan perbincangan teliti serta kesepakatan. Sebahagian besar bakal dibincangkan melibatkan isu penting termasuk kerjasama ekonomi, isu keselamatan serantau dan dua hala serta usaha menangani secara bersama pandemik COVID-19. Oleh sebab itu, kedua-dua pemimpin bersetuju mengadakan perbincangan secara bersemuka. Kenapa di Jakarta? Kerana undangan ini dibuat oleh Presiden Jokowi kepada Perdana Menteri dan Indonesia sentiasa menjadi destinasi pertama lawatan rasmi Perdana Menteri Malaysia selepas dilantik. Seperti kelaziman, tradisi yang sama juga diamalkan oleh Presiden Indonesia. Malaysia menjadi destinasi pertama lawatan Jokowi pada Februari 2015 selepas mengangkat sumpah jawatan Presiden pada penghujung 2014. Apa pula isu terpenting untuk dibincangkan? Baik, menerusi lawatan ini, pemimpin kedua-dua negara akan bertemu secara empat mata di Istana Merdeka Jakarta dan membincangkan beberapa aspek penting bukan sahaja dalam usaha menangani cabaran pandemik COVID-19. Isu penting itu termasuk memperkukuh perancangan bagi bersama-sama memerangi diskriminasi minyak sawit terhadap Malaysia dan Indonesia di peringkat antarabangsa. Indonesia dan Malaysia merupakan pengeluar minyak sawit terbesar dunia. Kelangsungan dalam sektor komoditi itu amat penting demi manfaat ekonomi Kuala Lumpur, Jakarta. Lebih-lebih lagi demi kebajikan lebih 600,000 pekebun kecil sawit khususnya di Malaysia. Selain itu, memperkukuh kerjasama dalam memerangi isu alam sekitar, khususnya masalah jerebu yang rentas sempadan. Seterusnya, meningkatkan usaha sama dalam perdagangan dan pelaburan termasuk membincangkan potensi keterlibitan
keterlibatan syarikat Malaysia dalam usaha menjayakan rancangan Indonesia memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Potensi keterlibatan Malaysia dalam projek berkenaan berupaya membantu usaha pemulihan ekonomi serantau, terutama ketika era pasca pandemik nanti. Satu lagi isu penting adalah meningkatkan rundingan untuk melaksana skim laluan hijau timbal balik antara kedua-dua negara atas tujuan rasmi dan perniagaan. Penting untuk ditegaskan bahawa perbincangan itu nanti adalah bagi memperincikan SOP yang boleh dipersetujui kedua-dua negara. Bagaimanapun pelaksanaannya bukan secara serta-merta. Keputusan untuk melaksanakan RGL bergantung kepada kelulusan daripada pihak berkuasa kesihatan di Malaysia dan Indonesia. Ivan? Ya, Hanim, kita juga jangkakan para pemerhati antarabangsa akan berteka-teki sama ada konflik dalaman semasa yang didepani rakan ASEAN, khususnya Myanmar, akan turut diberi tumpuan oleh Tan Sri Muhyiddin dan Presiden Jokowi. Hanim. Ya, Hanim. Ya, meskipun lawatan Perdana Menteri disingkatkan dan berlangsung dalam SOP kesihatan yang amat ketat, ia diteruskan sebagai bukti kepentingan hubungan rakan ASEAN. Pertemuan Tan Sri Muhyiddin dan Presiden Jokowi berlaku tak kala satu lagi anggota ASEAN, Myanmar, berdepan ketegangan politik setelah tentera menjatuhkan pemerintah awam Isnin lalu. Sama ada ia akan disentuh atau tidak, mungkin, tetapi perjumpaan esok dijangka tidak mengambil masa terlalu lama, jadi perbincangan juga akan padat, pastinya lebih menjurus kepada isu-isu berkepentingan Malaysia-Indonesia. Bagaimanapun tidak mustahil perkara terbabit dibangkitkan kerana ia akan menjadi peluang pertama bagi masyarakat antarabangsa mengetahui kedudukan kedua-dua pemimpin. Di peringkat ASEAN, Singapura dan Indonesia telah menyatakan keprihatinan mengenai perkembangan terbaru di Myanmar dengan harapan semua pihak bertenang bagi mencapai keputusan terbaik. Namun perlu diingat bahawa isu Myanmar agak berbeza dalam konteks ASEAN, ekoran tindakan kerajaan negara itu terhadap minoriti Rohingya sebelum ini. Ivan. Terima kasih Hanim di Jakarta yang berkongsi latar belakang dan tujuan lawatan rasmi Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ke sana untuk bertemu Presiden Joko Widodo esok. Terima kasih Hanim. Ya, kita beralih pada situasi semasa COVID-19. Kes baharu hari ini 4,571 menjadikan jumlah kumulatif kes positif 231,483. Selangor merekodkan kes baru tertinggi 2,056 diikuti Johor 664. Kes sembuh pula 4,092 kes menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh 181,886. 17 kematian turut dilaporkan menjadikan jumlahnya kini 826. Dan berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri. Koma 45 hari di Argentina, pihak hospital hilang harapan, keluarga berjauhan. Itu antara cabaran pendakwah bebas Muhammad Zaidi Abdul Rahman selepas dijangkiti COVID-19 pada 14 Mac tahun lalu. Namun selepas pulih dan kembali ke Malaysia, dugaan lain pula yang menunggu beliau iaitu stigma masyarakat terhadap bekas pesakit COVID-19. Kita ikuti laporan Mohan Chinasami. Cuma saya rasa sangat sedih lah dalam keadaan tu. Orang yang tak kenal saya ada sikit lah perasaan yang macam terkejut, tak nak dekat. Tapi kebanyakan orang-orang yang kenal tak ada masalah.
Itu merupakan antara luahan hati Muhammad Zaidi kerana masih wujud persepsi negatif masyarakat yang harus diubah. Apa yang jelas, bekas pesakit COVID-19 yang berjaya berperang melawan COVID-19 kini perlu menghadapi stigma segelintir masyarakat. Bagi isterinya, Zainah Zaid, beliau pula terpaksa menutup media sosial berikutan terlalu banyak berita-berita yang kurang tepat berhubung wabak berkenaan, termasuk reaksi masyarakat terhadapnya. Dan macam-macam cerita keluar di media sosial tentang COVID ni. Macam-macam cerita. Jadi apa yang saya buat masa itu untuk menjaga hati saya sendiri atau perasaan saya, emosi saya off semua social media. Saya tak baca semua cerita-cerita yang sedih. Even everyday punya report tentang berapa bilangan kes, orang meninggal ke dan sebagainya, semua saya elak. Kini, sudah hampir setahun Muhammad Zaidi melalui pengalaman tersebut dan stigma negatif juga telah berkurangan. Mereka sangat supportif lah. Saya pun dah sampai ke tahap yang sangat teruk pada masa tu. Jadi mereka sangat macam nak jumpa sangat saya. Macam tu, keadaan dia berbeza lah. Mereka nak jumpa sangat saya. Even kawan-kawan sekolah saya pun mereka buat gathering. Bagi pakar psikologi, Profesor Madya Dr. Amir Siddiq Amir Nordin, stigma terhadap bekas pesakit tidak harus wujud kerana sesiapa pun akan terdedah kepada wabak berkenaan. Kita faham bahawa sekarang ni COVID di komuniti, maka kepada orang ramai yang mengetahui individu itu mungkin kawan ataupun keluarga yang mempunyai COVID, bolehlah kena lebih berempati. Pertama, dan of course be kind, because bila berada di dalam komuniti, maka kita tak tahu siapa yang ada COVID dan siapa yang tak ada. So isu dari segi stigma kepada pesakit-pesakit COVID ini sepatutnya tidak ada, kerana kita pun tak tahu bila masa kita. Tambahnya lagi, semua pihak perlu meningkatkan kesedaran masyarakat agar tidak berterusan memandang serong atau menyimpan tanggapan negatif kepada pesakit COVID-19. Setiap bekas pesakit COVID-19 mempunyai cerita mereka yang tersendiri. Bagi beliau sekeluarga, mereka telah mengharungi pelbagai cabaran dan dugaan ketika dijangkiti penyakit COVID-19, dan apa yang lebih menjadikan adalah beliau koma selama hampir 45 hari di Argentina. Apa yang kita boleh ketahui daripada perkara ini adalah soal kepercayaan dan keyakinan kepada diri menjadi tonggak utama kepada kita untuk menghadapi hari-hari yang mencabar. Setiap kejadian ada hikmat di sebaliknya. Muhammad Cina Sami, Berita RTM. Kanser bukan tiket mati. Ikuti pengalaman pejuang kanser seketika nanti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia pada malam ini untuk perkembangan cuaca yang terkini. Angin kencang dari arah timur laut masih lagi bertiup dengan kelajuan boleh mencapai sehingga 60 km per jam dan juga ketinggian ombak masih lagi boleh melebihi 4.5 meter. Oleh itu, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora melibatkan kawasan perairan yang telah ditandakan dengan warna merah. Jingga dan juga kuning ini dijangka akan berkuat kuasa sehingga 7 Februari ini. Dan sepanjang tempoh amaran ini berkuat kuasa, keadaan perairan ini masih lagi berbahaya untuk semua aktiviti perkapalan dan juga pantai, termasuklah menangkap ikan, perkhidmatan feri dan juga melibatkan bot-bot kecil. Selain itu, merujuk pada paparan imej kema radar semasa pula diperhatikan keadaan hujan lebat beserta ribuan petir yang berlaku melibatkan negeri Perak. Sejak dari petang tadi, kini sudah mula bergerak
bergerak keluar ke kawasan perairan dan dijangka akan berangsur reda dalam tempoh sedikit masa sahaja lagi. Bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula, diperhatikan keadaan cuaca lembap masih lagi sedang tertumpu melibatkan bahagian barat negeri Sarawak, mana keadaan hujan terkumpul pada ketika ini melibatkan daerah Kuching sebanyak 153 mm dan untuk daerah Serian pula sebanyak 142.7 mm. Oleh itu, Jabatan Meteorologi Malaysia telah menaik taraf amaran cuaca peringkat waspada ke amaran cuaca peringkat buruk melibatkan kawasan yang telah ditandakan dengan warna jingga ini, manakala amaran cuaca peringkat waspada pula masih lagi dikekalkan untuk kesemua kawasan yang telah ditandakan dengan warna kuning dijangka akan berkuat kuasa sehingga 5 Februari ini. Dan sepanjang tempoh amaran ini berkuat kuasa, orang ramai di kawasan yang terlibat masih lagi diminta untuk lebih berhati-hati dan juga sentiasa peka dengan keadaan cuaca semasa. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Berikut pula merupakan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk sepanjang pagi esok. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sempena Hari Kanser Sedunia, Perdana Menteri mengingatkan selain rawatan komprehensif, pengesanan awal dan rawatan segera dapat meningkatkan peluang pesakit untuk sembuh. Selaku bekas pesakit kanser, Tan Sri Muhyiddin Yassin memahami keperitan serta kesukaran ditanggung pesakit ketika melawan penyakit itu. Kata-kata perangsang dan dorongan keluarga akui Perdana Menteri penguat semangat untuk beliau terus berjuang menghadapi penyakit yang dihadapi. Beliau berkongsi pengalaman menerusi laman Facebook sempena Hari Kanser Sedunia yang disambut hari ini. Dalam perkongsian sama, beliau turut memberi kata-kata semangat kepada mereka yang sedang berjuang melawan kanser dan mengajak seluruh masyarakat mainkan peranan dalam mencegah dan mengawal penyakit tersebut. Yang pasti, saringan serta pengesanan awal penyakit kanser membuka peluang lebih cerah kepada pesakit untuk sembuh. Ketika menyatakan saranan berkenaan, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Noor Hisham Abdullah turut mengharapkan kesedaran orang ramai untuk mengenali tanda dan juga gejala awal kanser. Hari Kanser Sedunia pada tahun ini mengekalkan tema I am and I will bagi menyatakan sokongan dan komitmen saya kepada sambutan kali ini. Saya menyeru semua rakyat Malaysia untuk yang pertama menjadikan pencegahan kanser sebagai salah satu agenda utama dalam kehidupan seharian. Yang kedua, menjalani ujian saringan kanser yang telah disediakan. Yang ketiga, sekiranya dikesan menghadapi kanser, segera dapat rawatan di hospital. Dan yang keempat, amalkan gaya hidup sihat. Secara keseluruhannya, angka kes kanser yang dikesan lewat pada tahap 3 dan 4 meningkat dari 58.7% pada 2001 hingga 2011 kepada 63.7% sepanjang tahun 2012 hingga 2016.
menerima tempahan melalui aplikasi WhatsApp dan penghantaran menerusi sebuah lori yang berselindung di sebalik pelekat misi bantuan banjir. Bagaimanapun modus operandi sedikit pengendara mercun di Melaka itu untuk mengelak sekatan jalan raya sepanjang PKP ini gagal. 8 individu termasuk seorang wanita warga Thailand ditahan bersama barang kes dengan nilai rampasan kira-kira RM1.5 juta dalam Op 5 sempena Tahun Baru Cina. Dan ketika mengesahkan penahanan berkenaan, Ketua Polis Negeri Dato' Abdul Majid Muhammad Ali memaklumkan berdasarkan maklumat serta risikan 4 serbuan dilakukan pada 1 dan 2 Februari lepas kita batu berendam dan air keruh serta sebuah premis di Jalan Tampin, Alor Gajah. So kumpulan ini kita percaya dia menggunakan kaedah WhatsApp. Daripada kaedah WhatsApp tu dia mempunyai katalog. Dalam katalog tu pelanggan-pelanggan dia akan membuat tempahan. Daripada tempahan itu dia akan hantar. Penjenayah ni cuba mengaburkan pihak polis apabila dia nak melalui sekatan jalan raya kita semasa COVID ni. Dia letakkan satu stiker bantuan banjir. Bantuan banjir. Tujuan dia untuk bantuan bangsa banjir. Tujuan dia untuk mengkaburi mata penguat kuasa. Sindiket berkenaan bergiat aktif sekitar Melaka sejak 2 bulan lepas. Siasatan mendapati 2 daripada suspek yang ditahan mempunyai rekod jenayah lampau juga berkaitan dadah. Kesemua suspek direman sehingga 6 Februari ini bagi membolehkan siasatan dibuat mengikut Seksyen 8 atau Bahan Letupan 1957. Assalamualaikum, terima kasih Ivan dan juga Dia. Legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq menyifatkan Persatuan Badminton Malaysia BAM lebih arif dalam menentukan hala tuju perseorangan lelaki Lee Zijia susulan aksi hambar sepanjang 3 kejohanan di Thailand baru-baru ini. Menurut beliau, BAM tidak perlu terburu-buru dalam membuat keputusan, sebaliknya perlu mencari jalan penyelesaian bersama Ketua Jurulatih Perseorangan Hendrawan dalam misi mengembalikan semula keyakinan serta reputasi Zijia di pentas kompetitif. Jelas Dato' Rashid, BAM memiliki jawatan kuasa kejurulatihan dan latihan yang layak menentukan sama ada wujud keperluan mengubah latihan pemain tersebut di bawah bimbingan Dato' Mismun Siddiq seperti desakan beberapa pihak. Prestasi buruk Zijia dalam 3 kejohanan di Thailand bulan lepas telah menimbulkan pelbagai kritikan termasuk persoalan tentang kredibiliti Hendrawan yang seakan tidak memberi impak besar dalam corak permainannya. Justru Rashid yang merupakan pemenang pingat gangsa Sukan Olimpik 1996 di Atlanta meminta semua pihak tidak cepat melatah, sebaliknya memberi ruang kepada Zijia untuk memulihkan prestasinya. Pada aksi pertama di Yonex Terbuka Thailand, Zijia tewas di suku akhir sebelum terkandas seawal pusingan pertama di Toyota Terbuka Thailand kepada pemain India Samir Verman. Pemain yang kini menduduki ranking ke-11 dunia ini juga tewas dalam ketiga-tiga aksi peringkat kumpulan pada kejohanan jelajah dunia akhir di Bangkok. Zijia dijadual menyertai 3 kejohanan di Eropah bulan depan bermula dengan terbuka Switzerland, terbuka Jerman dan seluruh England. Pelumba Moto2 negara Hafiz Syarin Abdullah selamat menjalani pembedahan mengeluarkan plate besi yang tertanam di tulang jari tangan kanannya sejak 4 tahun lalu. Pembedahan berkenaan berlangsung lebih 6 jam bermula pukul 9 pagi dilakukan doktor pakar Hospital Pantai Bangsa. Menerusi gambar yang dikongsikan kepada rakan media, pembedahan Hafiz berjalan lancar namun tidak dapat memberikan sebarang kenyataan disebabkan masih lemah. Plate besi berkenaan dimasukkan ke tangan Hafiz sesulan kecederaan pada 2015 di Valencia, Spanyol. Pembedahan mengeluarkan plate besi itu bertujuan bagi memberikan keselesaan kepada tangan kanan Hafiz. Jika semua berjalan lancar, Hafiz dijadual terbang ke Eropah pada Mac ini bagi menjalani latihan bersama pasukannya NTSRW Racing GP
menjelang pembukaan musim baru Moto2 di Qatar. Kejuaraan Cup Prix Malaysia Petronas 2021 edisi kali ini akan menyajikan 10 pusingan perlumbaan yang disasar bermula pada bulan Mac. Perkara tersebut diumumkan pengarah Safe A Mutual Ron Hawk yang merupakan penganjur kejuaraan. Jadual yang belum dimuktamadkan itu telah diatur mengikut SOP semasa dengan mengambil kira andaian bahawa penonton masih lagi tidak dibenarkan menonton secara langsung di litar. Ia mirip jadual musim 2020 di mana semua perlumbaan akan dianjurkan di litar tetap. 5 daripada 10 pusingan musim 2021 akan tertumpu di litar antarabangsa Sepang, 2 lagi pusingan akan berlangsung di litar Tangkak Johor dan 1 lagi di Terengganu. Baki 2 lagi lokasi perlumbaan belum dapat ditetapkan. Safe A Mutual juga berhasrat menghidupkan semula kejohanan Mini Cup Prix yang dihaskan untuk pelumba-pelumba cilik berusia 6 sehingga 12 tahun. Manakala aktiviti Pocket Bike dijangka akan bermula pada bulan Mei atau Jun nanti. Lebih ramai atlet pelapis akan dihantar membawa cabaran negara ke Sukan SEA 2021 di Hanoi. Beberapa persatuan sukan kebangsaan menyatakan kesediaan itu bagi memenuhi permintaan Majlis Sukan Negara MSN yang mahu memberi peluang bakat-bakat muda menimba pengalaman di pentas antarabangsa. Ini selepas pentas buat mereka beraksi di Sukan Malaysia Sukma Johor 2021 ditunda. Antara yang bersedia memenuhi permintaan MSN itu ialah Persatuan Catur Malaysia dan Persekutuan Bola Baling Malaysia MAHF. Pengurus Pasukan Catur Kebangsaan Firdaus Ismail berkata pihaknya akan melakukan pemilihan yang lebih ketat bagi memastikan atlet pelapis yang dipilih ke tamasya itu nanti benar-benar layak. Seperti yang kita tahu, pemain muda ni belum mencapai level seperti mana pemain-pemain senior yang lain. Tapi kita cuba juga memilih yang terbaik di kalangan pemain junior dan kita cuba memberikan itulah latihan, pendedahan dan sebagainya lah. Pada edisi di Hanoi kali ini, sukan catur diletakkan dalam kategori A, iaitu sukan yang mampu menghadiahkan pingat emas buat negara. Oleh itu, Persatuan Catur dijangka menghantar seramai 20 atlet bagi menggalas cabaran Malaysia dalam 10 acara yang dipertandingkan di Hanoi. Turut senada adalah MAHF yang bersedia untuk menghantar atlet pelapis jika MSN membenarkan mereka ke tamasya tersebut kali ini. Untuk persiapan sukan SEA kita bertumpu pada mungkin sedikit pemain bawah 25 tahun yang berusia 25 tahun, kemudian 23 tahun mungkin dalam 30% dan selebihnya ialah pemain bawah 21 tahun. Kali terakhir kontingen negara menghantar wakil dalam sukan bola baling adalah pada edisi 2007 di Nakhon Ratchasima, Thailand. Persatuan Bola Sepak Perak PAFA kekal dengan keputusan menggunakan logo baharu Perak FC untuk menghadapi saingan Liga Malaysia musim ini meskipun menerima kritikan daripada penyokong The Boss Gaurus. Naib Presidennya Dato' Muhammad Yazan Muhammad berkata keputusan ini dibuat dasarkan persetujuan yang dicapai sebelum ini oleh kepimpinan tertinggi Perak FC. Pada 30 Januari lalu, Perak FC telah memperkenalkan logo baharu itu dengan moto satu permulaan babak baharu namun sejarah tidak akan dilupakan. Logo itu memaparkan imej seekor seladang putih di atas lapisan hitam dengan bingkai berwarna kuning. Namun ramai mempertikaikan rekaan tersebut yang dianggap tidak kreatif. Mengulas perubahan atau penambahbaikan terhadap logo itu, Dato' Yazan berkata ia akan dibincangkan dengan pelbagai pihak termasuk kerajaan negeri sebelum sebarang keputusan dimuktamadkan.
Justru pihaknya meminta para penyokong The Bosgaurus bersabar kerana masih ada perkara yang lebih penting untuk diselesaikan terlebih dahulu, terutama membabitkan proses penswastaan dan pemisahan antara kelab dan Persatuan Bola Sepak. Sekian perkembangan sukan untuk malam ini. Kita kembali bersama Ivan dan juga dia untuk meneruskan berita perdana. Silakan. Terima kasih. Ini dia harimau bintang berwarna hitam yang jarang-jarang ditemui berjaya dirakam seorang jurugambar di Taman Hidupan Liar Tadoba di India bulan lepas. Norak Gawande berkata ketika ditemukan harimau itu sedang memburu rusa. Ini kali kedua Norak melihat harimau bintang berwarna hitam, kali pertama setahun yang lalu. Rata-rata warganet teruja melihat harimau berkenaan. Tidak kira kecil atau besar, ular antara haiwan yang ditakuti ramai orang. Tetapi tidak untuk sekumpulan lelaki ini apabila dilihat bermain-main sebelum menangkap seekor ular sawa yang besar. Menerusi video yang tular ini, mereka dilihat sangat berani selain tidak gentar dipatuk atau dibelit ular tersebut. Ini juga yang pelik dalam banyak-banyak haiwan, kenapa buaya yang dibelap? Itu persoalan yang timbulkan warganet selepas tular video seekor buaya yang dipelihara sebuah keluarga di Indonesia. Buaya itu diberi nama Kojak. Dijaga seperti manusia termasuk dimandikan dan digosokkan giginya. Rupa-rupanya Kojak telah bersama mereka lebih 20 tahun. Aksi berbahaya seorang lelaki mencemaskan orang ramai dengan berbasikal dan melakukan aksi-aksi berbahaya di atas tembok di tepi laut. Beliau pasti telah mahir mengendalikan basikal, tetapi jika terjatuh boleh mendatangkan cedera parah. Nasihat kami, jangan tiru aksi individu ini. Penyanyi dan anggota kumpulan intim Hazami Harun kini giat mengumpul dana menerusi Pertubuhan Peduli Insan Malaysia bagi memenuhi keperluan berbuka puasa untuk 5,000 keluarga pelarian Syria. Beliau yang juga ikon pertubuhan itu kini berada di Izaz Utara Syria sejak 22 Januari lepas bagi misi penghantaran bantuan musim sejuk. Menurut penyanyi ini, sumbangan rakyat Malaysia bakal disalurkan terus ke Dapur Peduli Insan untuk urusan memasak juadah ketika Ramadan nanti. Selain keluarga pelarian, anak-anak yatim Syria turut diberi perhatian dalam penyediaan berbuka puasa. Jadi ini adalah sebuah dapur yang agak besar ya, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana nanti pada bulan Ramadan yang akan datang, mereka akan menggunakan dapur ini untuk memasak iftar, jawadah berbuka untuk lebih 5,000 keluarga sehari ya, tuan-tuan dan puan. Jadi bolehlah anda pun kalau nak menderma daripada sekarang lagi juga, kerana target mereka untuk menyediakan jawadah berbuka puasa untuk 5,000 orang keluarga dalam setiap hari di kem-kem pelarian di sekitar Azaz Syria ini. Maklumat lanjut boleh layari laman web peduliinsan.org palang.my. Berita perdana edisi 4 Februari 2021 berakhir di sini. Terus berwaspada kerana COVID-19 kini berada di dalam komuniti kita. Sentiasa patuh SOP dan amalkan norma baharu. Pastikan imbas My Sejahtera di setiap premis yang anda kunjungi. Dengan ini, Assalamualaikum. Salam sejahtera.